Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil Panitia Pendidikan Islam akan membentangkan kepada Tuan berkaitan dengan tugas yang telah kami perolehi, iaitu analisis pencapaian peperiksaan akhir tahun untuk pelajar tingkatan 1 bagi subjek Pendidikan Islam di Sekolah Stan Michael Ipoh Perak. Saya Nandratul Alia binti Mak Fauzi bersama rakan sekerja saya. Terima kasih Ustazah Alia. Baik, saya Nasyakira binti Muhammad Azizi dan saya juga akan mewakili pembentangan pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai sekolah ini, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan St. Michael yang terletak di Jalan Dato' SP Seni Vasagam. Sekolah ini merupakan sekolah yang pelajarnya semua lelaki dan hanya mempunyai sebilangan pelajar perempuan yang berada di tingkatan 6. Baiklah, jadi pentaksiran ini kita adakan di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Michael bagi subjek Pendidikan Islam dan kita mengambil untuk menganalisis peperiksaan akhir tahun bagi murid tingkatan 1. Jumlah murid bagi tingkatan 1 di sekolah ini mempunyai seramai 242 orang, yang mana jumlah murid yang beragama Islam seramai 78 orang. Terdapat 4 orang guru yang mengajar khusus bagi subjek pendidikan agama Islam ini. Data yang diakses dan diterima adalah pada 5 Jun 2021. Baiklah, berikut merupakan bilangan pelajar bagi tingkatan 1 2019 seperti yang saya telah sebutkan. Di sekolah ini, tingkatan 1 mempunyai sebanyak 9 kelas yang bermula dari kelas A1 sehinggalah A9. Untuk pengetahuan cikgu, sekolah ini mempunyai murid yang bukan beragama Islam dan juga murid yang beragama Islam. Jadi, kita telah kira jumlah murid yang saya telah sebutkan seramai 242 orang, murid yang bukan beragama Islam seramai 164 orang dan bakinya murid yang beragama Islam iaitu seramai 78 orang. Jadi kita akan menilai bagi murid yang beragama Islam. Okey. Berikut adalah senarai pelajar seramai 78 orang yang mengambil subjek Pendidikan Agama Islam, khususnya bagi pelajar yang beragama Islam, dan di sini kita dah sertakan lampiran yang bersama dengan markah yang mereka peroleh dan juga grade. Baiklah, sekarang kita akan lihat dari segi analisis skor, peperiksaan dan interpretasi data. Di bahagian pertama, kita akan menilai dari segi grade keseluruhan, iaitu berdasarkan graf 1.1, majoriti pelajar mendapat grade B iaitu seramai 28 orang. Manakala yang paling sedikit adalah grade E iaitu seramai 4 orang. Adapun murid yang mendapat grade A iaitu seramai 21 orang dan mendapat grade F iaitu seramai 7 orang. 2 orang dari pelajar yang mendapat grade F ini adalah merupakan pelajar yang tidak hadir. Jadi kita dapat lihat secara keseluruhannya penguasaan pelajar bagi subjek pendidikan Islam masih lagi di tahap yang baik. Kerana perbandingan antara grade F dan grade B iaitu grade B seramai 28 orang dan grade F hanyalah 7 orang sahaja. Baiklah, kita akan tengok sekarang adalah peratus penguasaan bagi subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Jadi berdasarkan graf 2, kita dapat lihat terdapat 5 buah kelas yang memperoleh penguasaan 100%, iaitu kelas A3, A4, A6, A7 dan A8. Manakala peratusan terendah diperoleh oleh kelas A2 iaitu sebanyak 75%. Dan secara keseluruhannya kita dapat lihat pelajar tingkatan 1 penguasaan mereka sebanyak 93.42%. Jadi kita boleh simpulkan bahawa tahap penguasaan subjek pendidikan Islam bagi tingkatan 1 masih di tahap
tahap yang memuaskan dan boleh diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi setelah membuat analisis terhadap keputusan peperiksaan murid secara keseluruhannya, telah dikenal pasti bahawa min atau purata markah peperiksaan subjek pendidikan Islam yang diperoleh murid tingkatan 1 ini adalah sebanyak 68.85. Manakala nilai median bagi markah murid adalah 72. Selain itu, mod keseluruhan bagi markah pelajar adalah 85. Mod yang diambil kira berdasarkan kekerapan markah yang diperoleh murid-murid. Oleh itu, kami simpulkan bahawa mod peperiksaan murid-murid adalah 85. Yang terakhir adalah sisihan piawai bagi keputusan peperiksaan ini adalah 20.64. Jadi semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besarlah skor dalam taburan. Bermakna data adalah terbesar luas antara satu sama lain, iaitu heterogen. Berdasarkan graf 3 dapat dilihat bahawa graf ini berpencong negatif kerana berdasarkan pencapaian pelajar tingkatan 1 dalam peperiksaan akhir tahun bagi subjek pendidikan Islam. Hal ini mungkin kerana soalan yang disediakan mungkin terlalu mudah atau murid terlalu pandai. Jadi sekian daripada saya serahkan kepada Ustazah Alia. Silakan. Baiklah, kita bergerak pula kepada analisis yang lebih terperinci bagi setiap kelas. Untuk pengetahuan tuan, untuk pelajar tingkatan 1 terdapat 9 buah kelas yang bermula daripada kelas A1 sehinggalah A9. Berdasarkan graf 4, untuk markah kelas A1 menunjukkan 2 orang pelajar telah mendapat markah yang paling tinggi iaitu 90%. Manakala hanya seorang pelajar yang gagal itu mendapat markah 11%. Jadi di dalam kelas A1 ini dapat dilihat pelajar masih menguasai subjek pendidikan Islam ini. Jadi berdasarkan graf tadi dapatlah kita simpulkan bahawa mod yang diperolehi untuk markah pelajar adalah sebanyak 90, manakala min adalah sebanyak 69.57, kemudian median yang diperolehi adalah sebanyak 75 dan sisihan piawai yang diperolehi adalah sebanyak 27.80. Ini bermakna data adalah terbesar luas antara satu sama lain iaitu heterogen. Okey, sekarang kita pindah pula ke graf yang kelima iaitu graf sekarang kita pindah pula ke graf 5 iaitu markah kelas A2. Majoriti pelajar mendapat 60 iaitu seramai 2 orang daripada 8 pelajar. Seorang pelajar mendapat markah tertinggi iaitu sebanyak 80 markah. Jadi, mod keseluruhan bagi markah pelajar adalah sebanyak 60. Min ataupun purata markah peperiksaan untuk subjek pendidikan Islam yang diperolehi oleh murid kelas A2 adalah sebanyak 56.25. Manakala nilai median bagi markah kelas A2 ialah 60. Jadi, ini bermakna data kelas A2 masih boleh dikatakan heterogen kerana nilai sisihan piawai yang besar. Baiklah, kita pindah pula ke graf 5 untuk markah kelas A2. Majoriti pelajar mendapat 60 iaitu seramai 2 orang daripada 8 pelajar. Seorang pelajar mendapat markah tertinggi iaitu 80 markah. Berdasarkan graf 5 di atas, mod yang telah diperolehi adalah sebanyak 60, min yang telah diperolehi adalah sebanyak 56.25, median yang telah diperolehi juga adalah 60, manakala sisihan piawai yang telah diperolehi adalah sebanyak 18.68. Ini bermakna data kelas A2 masih boleh dikatakan heterogen kerana nilai sisihan piawai yang besar. Berdasarkan graf 6, kelas A3 mempunyai 11 orang pelajar. Daripada 11 orang pelajar, terdapat 3 orang pelajar yang mendapat markah paling tinggi iaitu 92. Manakala pelajar yang paling rendah di dalam kelas ini mendapat sebanyak 57 markah. Kelas A3 antara kelas yang tertinggi berdasarkan pencapaian markah pendidikan Islam kerana tiada pelajar yang mendapat markah gagal iaitu di bawah 30 markah. Jadi berdasarkan markah kelas A3 ini dapat kita perolehi mod
yang diperolehi adalah 92. Min yang diperolehi untuk kelas A3 ini adalah 74.64, manakala nilai median bagi kelas A3 adalah 71. Jadi sisihan piawai bagi kelas A3 adalah 13.54. Kelas A3 menunjukkan sisihan piawai yang agak kecil berbanding kelas A1 dan A2. Maka dapat disimpulkan bahawa kelas A3 adalah homogen kerana nilai sisihan piawai yang kecil menunjukkan bahawa skor-skor tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Berdasarkan graf 7, untuk markah kelas A4, pencapaian markah pelajar kelas A4 adalah sangat tinggi. Dapat dilihat seramai 4 orang mendapat grade A iaitu 93, 88, 85 dan 80 markah. Manakala 4 lagi pelajar telah mendapat markah 70, 67, 55 dan 48. Kelas A4 masih di tahap yang baik kerana markah yang paling rendah hanyalah 48 markah. Jadi berdasarkan graf di atas, mod yang telah diperolehi adalah tiada. Kemudian mod yang telah diperolehi adalah sebanyak 73.2. Untuk median, jumlah yang diperolehi adalah sebanyak 75, manakala sisihan piawai adalah sebanyak 16.09. Jadi, kelas A4 adalah homogen. Dapat dilihat nilai sisihan piawai yang kecil menunjukkan bahawa skor-skor tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Bagi kelas 5A pula mempunyai 10 orang pelajar. Terdapat seorang pelajar telah mendapat markah yang paling rendah iaitu sebanyak 30 markah, manakala pelajar yang lain mendapat markah sekitar 80 dan 70 markah. Pelajar-pelajar di kelas ini boleh dikatakan menguasai subjek pendidikan Islam dengan baik. Mod yang diperolehi untuk kelas A5 adalah sebanyak 85. Min yang telah diperolehi di dalam kelas A5 ini adalah sebanyak 74.8. Kemudian median yang telah diperolehi ialah sebanyak 78 dan sisihan piawai yang telah diperolehi adalah sebanyak 16.36. Sisihan piawai yang kecil sama seperti kelas A4 menunjukkan bahawa skor-skor tidak jauh berbeza antara satu sama lain, iaitu kelas A5 adalah homogen. Kita pindah pula ke graf 9 iaitu markah kelas A6. Seramai 6 orang yang mengambil peperiksaan pendidikan Islam di sekolah ini. 2 orang telah mendapat markah sekitar 40 iaitu 48 dan 42, manakala pelajar yang paling tinggi mendapat markah adalah sebanyak 87 markah. Jadi berdasarkan graf 9 ini dapatlah kita simpulkan mod yang diperolehi adalah tiada. Kemudian min yang telah diperolehi adalah sebanyak 64.83. Kemudian median yang telah diperolehi adalah sebanyak 66.5 dan sisihan piawai yang telah diperolehi untuk markah kelas A6 adalah sebanyak 17.68. Ini bermakna kelas A6 heterogen kerana nilai sisihan piawai yang besar menunjukkan bahawa skor sangat berbeza antara satu sama lain. Selesai untuk markah kelas A6, kita pindah pula ke graf 10 iaitu markah kelas A7. Pelajar paling tinggi dalam kelas A7 ini adalah sebanyak 85 markah. Seterusnya, seorang telah mendapat 81 markah dan seseorang lagi mendapat 71 markah. Tahap pencapaian kelas A7 masih memuaskan kerana markah yang paling rendah hanyalah 53%. Mod yang telah diperolehi untuk kelas A7 adalah sebanyak 60, kemudian min yang telah diperolehi adalah sebanyak 66, kemanakala median yang telah diperolehi adalah sebanyak 60.5 dan sisihan piawai yang telah diperolehi adalah sebanyak 11.70. Kelas A7 adalah homogen. Dapat dilihat nilai sisihan piawai yang kecil sama seperti kelas A4 dan A6 menunjukkan bahawa skor-skor tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Untuk markah kelas A8 pula, berdasarkan graf 11, pelajar paling tinggi mendapat markah adalah sebanyak 96 markah dan terdapat seorang yang dapat markah paling rendah iaitu adalah sebanyak 43 markah. Mod yang diperolehi untuk kelas A8 adalah tiada, manakala min untuk kelas
A8 adalah sebanyak 76.3, median yang diperolehi pula adalah sebanyak 78, manakala sisihan piawai untuk kelas A8 adalah sebanyak 14.94. Jadi dapat disimpulkan bahawa kelas A8 ini adalah homogen kerana skor-skor yang diperolehi oleh murid-murid tidak jauh berbeza antara satu sama lain. Dan kelas yang terakhir adalah kelas A9. Berdasarkan graf 12, seramai 2 pelajar daripada 11 pelajar telah mendapat markah kosong kerana tidak hadir. Seorang pelajar mendapat markah yang agak rendah iaitu 34%, manakala pelajar yang lain mendapat markah yang baik iaitu daripada 97 sehingga 70 markah. Jadi, mod yang telah diperolehi untuk kelas A9 adalah sebanyak 70, min yang telah diperolehi adalah sebanyak 61.27, kemudian median yang telah dicapai adalah sebanyak 71 dan sisihan piawai yang telah diperolehi adalah sebanyak 34.52. Ini bermakna data adalah terbesar luas antara satu sama lain, iaitu heterogen. Hal ini kerana terdapat 2 pelajar yang mendapat markah kosong kerana tidak hadir, tiada peperiksaan dijalankan. Kerana tidak dapat hadir ketika peperiksaan dijalankan. Berdasarkan hasil analisis pentaksiran untuk pelajar tingkatan 1 bagi subjek pendidikan Islam di sekolah STEM Michael telah menunjukkan bahawa pencapaian murid di sekolah ini dapat dilihat secara jelas bahawa keputusan pendidikan Islam masih belum mencapai tahap yang cemerlang. Ini terjadi berkemungkinan adalah berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya mungkin adalah disebabkan oleh persekitaran dan suasana sekolah itu sendiri yang tidak menjuruskan kepada persekitaran Islam. Kemudian faktor yang kedua adalah kerjasama yang kurang antara guru dan ibu bapa dalam pembentukan sahsiah dan fokus murid. Dan faktor yang ketiga adalah persekitaran luar sekolah yang berlainan dengan dalam sekolah. Jadi berdasarkan 3 faktor yang diutarakan sebentar tadi, kita perlulah menenganinya dengan beberapa cara, iaitu yang pertama, sebagai guru perlulah menyediakan suasana sekolah yang mampu mendorong dan mengonjak semangat murid untuk mendalami mata pelajaran pendidikan Islam. Kemudian, cara menangani yang kedua adalah sebagai guru, perlulah berkolaborasi dengan ibu bapa supaya lebih banyak berhubung dalam membincangkan perihal dan perkembangan murid. Dan cara untuk menangani masalah ini yang ketiga adalah sebagai guru perlulah mengamalkan sikap ambil peduli dan tidak lepas tangan terhadap murid-murid. Baiklah, sebagai kesimpulan, skor untuk pelajar tingkatan 1 di sekolah STEM Michael Ipoh Perak telah menunjukkan mereka berada di dalam tahap yang memuaskan. Ini menunjukkan soalan yang disediakan tidaklah terlalu mudah dan juga tidak terlalu susah. Ia juga dapat dibuktikan berdasarkan graf analisis secara keseluruhan yang menunjukkan hanya 7 orang pelajar sahaja yang gagal mendapat F, manakala secara majoritinya mendapat B. Dan purata keseluruhan untuk penguasaan pendidikan Islam juga bagus, memuaskan kerana terdapat 5 buah kelas yang mencapai tahap penguasaan 100% untuk subjek ini. Sekian, terima kasih.